Pada 13 Mei 1969, kerusuhan berlaku di berbagai tempat di tanah Melayu. Sebabnya, ramai yang tidak berpuas hati dengan keputusan pilihan raya yang baru saja berlangsung beberapa bulan sebelum itu. Ini sebahagiannya kerana Parti Komunis Cina telah menjadi lebih kuat dan ramai perikatan parti politik yang memerintah sebelum ini telah kehilangan majoriti mereka. Negara ini telah dibagikan oleh penjajah British berdasarkan kumpulan etnik supaya orang ramai dipisahkan oleh latar belakang budaya mereka. Orang Cina menetap di kawasan perombongan biji timah, orang India di kawasan penanaman getah dan orang Melayu tinggal di kampung. Kerajaan pasca kolonial di pelbagai negara telah menyedari kepentingan mengekalkan mobiliti sosial di kalangan pelbagai kumpulan rakyat. Mereka telah berusaha untuk mencipta dasar yang akan menyokong integrasi kumpulan orang yang berbeza. Semasa penjajahan, pelbagai kumpulan manusia telah diasingkan dan dilarang untuk berinteraksi. Ini menyebabkan jurang sosial budaya semakin melebar dan integrasi antara manusia musnah. Mobiliti sosial ialah keupayaan seorang untuk naik ke tangga sosial bergantung kepada kemahiran dan usaha individu mereka sendiri. Dalam sesetengah kes, ini boleh disebabkan oleh kelebihan semula jadi seperti dilahirkan dalam keluarga kaya. Dalam kes lain, ia boleh disebabkan oleh pengalaman dan perjuangan yang boleh diakses oleh seseorang. Peristiwa 13 Mei 1996 merupakan lambang kepada permasalahan yang wujud dalam kalangan rakyat di negara ini. Salah satu punca berlakunya tragedi ini ialah kerana keputusan pilihan raya umum telah diumumkan pada 10 Mei 1969. Parti-parti pelbagai Cina telah menang besar di kawasan Kuala Lumpur dalam pilihan raya umum waktu itu. Ini telah mewujudkan kerusi konstitusi di Kuala Lumpur berada dalam DUN Selangor. Bagaimanapun, beberapa penyokong sangat teruja dan lupa diri seketika kerana kemenangan itu. Parti pembangkang mahu mengadakan perarakan meraihkan kemenangan mereka di Selangor, tetapi parti kerajaan tidak mahu. Selepas perarakan kemenangan pilihan raya yang dilakukan oleh Sultan Kuasa, Haji Abdullah Hukum dan Yap Ahloi, kesesakan lalu lintas berlaku di jalan-jalan utama sekitar Kuala Lumpur. Setengah orang bersikap sinis, berasa terbakar oleh perasaan yang mereka bawa dan yang lain didorong oleh api dendam dan kemarahan. Menurut sumber sejarah, perarakan yang didominasi bukan Melayu itu bergerak di sepanjang jalan bernama Campbell, kemudian membelok ke jalan bernama Jalan Hill dan akhirnya berakhir di kawasan Melayu bernama Kampung Baru. Kawasan ini dibangunkan pada tahun 1890-an oleh seorang tokoh Melayu bernama Datuk Harun Idris. Beliau mempunyai pengikut yang ramai di kalangan orang Melayu. Perarakan kemenangan itu mencetuskan kemarahan dalam kalangan masyarakat Melayu, subset daripada etnik Cina yang menyertai perarakan dengan memasang penyapu pada kenderaan mereka sebagai simbol kemenangan mereka menyapu kursi di Kuala Lumpur. Ini menyebabkan banyak jeritan, kutukan dan kutukan terbang ke sana kemari antara dua kumpulan. Rakyat Malaysia berkumpul di jalan berhampiran rumah Menteri Besar Selangor, Datuk Harun Idris. Datuk Harun cuba menenangkan keadaan dan mengelakkan keganasan berlaku. Mereka yang hadir mempunyai pedang dan parang yang membuatkan berita itu tersebar dengan pantas. Ketika orang ramai bercakap tentang berapa buruknya keadaan di China, kisah keganasan dan kemusnahan mula tersebar. Ini membawa kepada rusuhan dan kebakaran di Kuala Lumpur. Kerajaan mengeluarkan perintah berkurung dan membentuk Majlis Keselamatan Negara untuk menangani situasi itu. Pada 13 Mei 1969, PAS membantu mencegah konflik antara dua etnik di Malaysia dengan mencuba meminta pemimpin setiap kumpulan menghentikan pergaduhan. Almarhum Ustaz Hassan Shukri, seorang pemimpin Islam, telah memainkan peranan penting dalam usaha ini. Pengikutnya iaitu Tentera Sabil Melayu, Perak, lebih rela bekerjasama dengannya daripada membenarkan Kuala Lumpur menjadi pertempuran. Kepimpinan PAS Kelantan berjaya memenangkan emosi dan sentimen rakyat Kelantan agar tidak terpengaruh dengan apa yang berlaku di Kuala Lumpur. Islam adalah agama keamanan dan kemakmuran dan melindungi orang bukan Islam. Tragedi 13 Mei telah banyak mengajar negara kita, tetapi semua itu sukar untuk dilupakan kerana ia mengambil masa yang lama untuk tenggelam. Sesetengah orang masih berdasarkan berat sebelah mereka sendiri dan generasi muda serta pemimpin nampaknya tidak memberikan perhatian yang sepenuhnya. Dahulu, negara ini sering dipenuhi dengan keganasan dan berlaku banyak konflik antara berbagai golongan masyarakat. Bagaimanapun, pada penghujung 1960-an, sebuah parti politik baru, Barisan Nasional, telah ditubuhkan. Parti itu merangkumi pelbagai kumpulan orang dan membantu memulihkan keamanan dan keseimbangan pada negara. Asas ekonomi baru adalah rancangan untuk membantu merapatkan jurang ekonomi antara Melayu dan bukan Melayu. Kerajaan mengambil langkah berjaga-jaga untuk memastikan kumpulan etnik itu tidak mula bertengkar kerana ini boleh merosakkan persefahaman kaum yang rapuh di negara ini. Adalah
penting bagi setiap orang untuk menjauhi pemimpin Calvinis dan orang yang tidak menghormati kontrak sosial di negara ini. Pada 13 Mei adalah penting untuk kita semua mengingati masa lalu dan tidak membiarkan isu serupa berulang kembali. Rusuhan di antara kaum di semenanjung Malaysia ataupun lebih dikenali sebagai peristiwa 13 Mei 1969 merupakan suatu rusuhan pertama dan terburuk yang meletus bagaikan gunung berapi di Malaysia. Letusan tersebut bukanlah tercetus secara tiba-tiba, tetapi ia merupakan suatu rentetan kepada sebab-sebab atau faktor-faktor peristiwa yang telah berlaku sebelumnya. Ekoran daripada itu, terdapat beberapa faktor yang bakal dikupas satu persatu yang merupakan pendorong kepada tercetusnya konflik di antara kaum. Untuk faktor politik, kempen pilihan raya dilaksanakan selama 5 minggu sehinggalah pilihan raya negeri serta persekutuan dijalankan. Dengan kata lain, setiap parti yang bertanding dapat berkempen dalam tempoh masa yang lama bagi menarik para pengundi masing-masing. Misalnya, parti MCA, Gerakan dan DAP menggunakan pelbagai cara untuk memperoleh sokongan daripada pengundi kaum Cina. Ternyata, ketiga-tiga parti tersebut menghadapi persaingan yang sangat sengit dalam meraih kepercayaan para pengundi. Bertitik tolak dari kenyataan di atas, persaingan yang sengit antara parti-parti tersebut untuk mendapatkan undian daripada kaum Cina telah mendorong sesetengah parti tersebut menggunakan dan memanipulasikan isu-isu perkauman secara melampau dan berlebihan sewaktu berkempen. Antara isu-isu perkauman yang digunakan secara meluas sewaktu berkempen adalah berkaitan dengan isu kewarganegaraan untuk penduduk bukan kaum Melayu, hak dan kedudukan istimewa bumi putera Melayu, agihan pekerjaan perkhidmatan awam dan banyak lagi isu yang berbau perkauman atau dikatakan sebagai isu sensitif turut dibangkitkan. Situasi ini seolah-olah menggambarkan bahawa sejarah secara sengaja dilupakan. Hal ini dapat dikukuhkan lagi apabila salah satu perjanjian yang terdapat dalam kontrak sosial secara mutlaknya telah diabaikan oleh ahli politik pembangkang, iaitu isu mengenai kaum bumi putera yang merujuk kepada kaum Melayu diberikan kedudukan yang istimewa sebagai ganti hak kewarganegaraan untuk pendudukan Melayu yang dilahirkan di tanah Melayu. Oleh yang demikian, tidak dapat dinafikan lagi bahawa perbuatan ahli pembangkang sedikit sebanyak telah mencabar perlembagaan negara, khususnya berkaitan dengan perkara 153 iaitu mengenai hak istimewa orang Melayu. Rentetan daripada manipulasi isu-isu perkauman secara berterusan oleh orang bukan Melayu telah mendorong kaum Melayu untuk bertindak balas. Misalnya, orang Melayu mempersoalkan punca-punca ekonomi negara yang dikuasai oleh kaum bukan Melayu di sebuah negara yang majoritanya orang Melayu. Persoalan ini ternyata satu tanda protes ataupun tindak balas terhadap kata-kata yang dilepaskan oleh parti pembangkang yang majoritinya disertai oleh orang bukan Melayu. Daripada penjelasan di atas, jelaslah bahawa isu perkauman yang dibangkitkan oleh parti pembangkang sewaktu berkempen telah mendorong ke arah memutuskan sifat saling memberi dan menerima antara kaum yang telah diamalkan sebelum penubuhan Malaysia lagi. Nama saya Muhammad Irfan Afiq bin Muhammad Al-Ismail dan nama matrik saya ialah 215852. Saya akan menerangkan faktor peristiwa 13 Mei 1969 dalam aspek ekonomi. Pada mulanya, krisis ekonomi yang berlaku pada 13 Mei 1969 berlaku disebabkan oleh faktor ekonomi tertentu. Faktor-faktor ini termasuk kenaikan cukai, kenaikan harga barangan, kemelesatan pasaran saham di Bursa Malaysia, peningkatan pinjaman luar bank dan juga perkembangan isu politik. Badan Pengawas Sumber Wang Negara telah menyediakan laporan kuala yang menyelaraskan faktor ekonomi yang berasingan yang sepatutnya menyebabkan keadaan pada 13 Mei. Krisis ekonomi yang berlaku pada 13 Mei berada di mulut manusia kerana faktor yang bertindak sebagai penggerak yang utama ialah faktor ekonomi dan bukannya faktor lain. Kesimpulannya, dapatlah dikatakan bahawa masalah ekonomi orang Melayu merupakan faktor menyebabkan berlakunya konflik 1969. Ditambah lagi, kebanyakan orang Tengah dikatakan menindas adalah orang Cina.
Pihak kerajaan di bawah pimpinan Tun Abdul Razak cuba menstruktur semula jurang ekonomi masyarakat dengan memperkenalkan dasar ekonomi baru, iaitu DEB. DEB diakui berjaya mengurangkan jumlah kemiskinan dalam kalangan orang Melayu dan berjaya mewujudkan kelas pertengahan Melayu. Walaupun dasar ini masih dikritik kerana orang masih gagal mencapai pemilikan equality 30% dan ada usahawan Melayu mengamalkan konsep Alibaba dengan elit kaya Cina. Oleh yang demikian, pihak kerajaan tidak teragak-agak lagi untuk merangka suatu pelan tindakan yang menyeluruh bagi membendung dan mengatasi masalah itu. Atas alasan itu, pada tahun 1971 kerajaan telah melancar dasar ekonomi baru DEB dilancarkan bersama-sama rancangan Malaysia Kedua. Terdapat dua matlamat utama dalam pelancaran DEB. Yang pertama, pembasmian kemiskinan tanpa mengira kaum, dan kedua, penyusunan semula masyarakat Malaysia, iaitu tujuan untuk menghapuskan pengenalan kaum berdasarkan fungsi ekonomi. Sementara objektif utama pelancaran dasar ekonomi baru ialah untuk memulihkan hubungan dan ketidakseimbangan sosio-ekonomi antara kaum. Adalah menjadi harapan agar melalui langkah ini, proses agihan kekayaan dan pendapatan serta peluang ekonomi yang lebih seimbang dan menyeluruhkan dapat dilaksanakan. Dengan itu, diharapkan perpaduan negara akan lebih terpelihara. DEB telah dilancarkan untuk tempoh 20 tahun, iaitu dari tahun 1971 hingga tahun 1990. Sesungguhnya usaha untuk membasmi kemiskinan bukanlah satu perkara yang mudah. DEB sendiri agak perlahan. Akibat usaha untuk membasmi kemiskinan hanya melibatkan tindakan yang tidak mengancam kepentingan golongan yang berharta. Umpamanya, tindakan kerajaan menyediakan kemudahan pemasaran dan kredit kepada kaum tani, tidak menampakkan tamparan terhadap kepentingan para kapitalis bukan Melayu. Antara langkah kerajaan ialah rancangan penerokaan tanah bagi mereka yang tidak mempunyai tanah, peluang pekerjaan bagi pengganggu, serta produktiviti dan kenaikan harga barangan bagi petani. Oleh itu, strategi untuk menggalakkan penyertaan kaum Melayu atau bumi putera dalam sektor perkilangan dijangka akan meningkatkan bilangan pemuda Melayu dan seterusnya juga dapat membantu mewujudkan kesan lelehan kekayaan yang dihasilkan oleh mereka. Jadi dalam proses ini dijangka lebih banyak penduduk Melayu akan menikmati manfaat daripada pertumbuhan berteraskan pergayaan golongan pemuda Melayu atau bumi putera. Namun, andainya itu sukar untuk direalisasikan. Ini kerana dalam pasaran bebas, terutama dalam konteks masyarakat Melayu, sehingga kini hanya segelintir saja golongan pemodal Melayu yang muncul. Lagi bilangan pemodal tidak bertambah, selagi itulah negara menghadapi masalah untuk mewujudkan kesan lelehan. Tambahan pula, satu syarat penting ke arah itu, pertumbuhan ekonomi mestilah tinggi. Dengan demikian, masalah agihan pendapatan di kalangan bumi putera masih di tahap mendukacitakan. Malah ada pendapat yang mengatakan walaupun faedah yang dinikmati oleh kaum Melayu atau bumi putera semenjak pelancaran DEB meningkat, namun pertambahan ini tidak sama rata kerana ada kumpulan yang mengambil nikmat atau mengecap nikmat lebih daripada yang lain. So, sebenarnya andainya corak ini berterusan, maka jurang perbezaan di kalangan kaum Melayu akan bertambah. Jadi arus perubahan ini akan meluaskan lagi masalah ketaksamaan di kalangan kaum Melayu. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Iqbal bin Umran dan faktor yang berlakunya 13 Mei 1969, faktor masyarakat dan sosial, dia bermula daripada pemerintahan British. So, pada zaman pemerintahan British telah mewujudkan kelompok-kelompok etnik berdasarkan kegiatan ekonomi. Ini dilakukan untuk menjaga kepentingan mereka agar tidak terjejas dengan kewujudan perpaduan kaum, kerana mereka mahu menggunakan mengeksploitasikan semaksimal semungkin kekayaan semula jadi Malaysia. So diorang telah menetapkan status dan peranan yang berbeza bagi setiap kaum. Seperti orang Melayu digalakkan tinggal di kampung, kaum Cina digalakkan tinggal di bandar, manakala kaum India digalakkan tinggal di estate-estate. Dasar ini telah berjaya dilakukan oleh pihak British
dan kesannya interaksi antara kaum-kaum ini menjadi terhad dan mereka dapat berjumpa hanya di pejabat dan pasar sahaja. So dengan ini lahirnya lah perasaan prasangka antara satu sama kaum lain itu. So prasangka yang wujud ini telah mengapi-apikan antara kaum itu yang mencetuskan 13 Mei 1969. Dan keduanya sistem pendidikan yang berasingan. Sebelum laporan Razak dikemukakan, Malaysia tidak mempunyai satu asas ataupun sistem pendidikan nasional. Apa yang wujud ialah 4 aliran pendidikan yang berlainan, iaitu sekolah untuk kaum Inggeris, orang putih, sekolah untuk Melayu, sekolah Cina dan sekolah India. Mereka dipecahkan kepada 4 bahagian, 4 sekolah berbeza, dan kaum lain tak boleh masuk ke kaum sekolah. Contoh macam Melayu nak cuba masuk sekolah India, tak boleh. So bagi kaum India, mereka telah mengguna pakai silibus yang diambil daripada negara India untuk diajar kepada anak-anak mereka. Maksudnya setiap satu kaum tu dia ambil negara sendiri punya pengajaran dan diterapkan pada kaum tersebut. So dia begitu juga dengan Cina dan Melayu dan juga orang putih. Ini telah menyebabkan tidak keseragaman dari segi identiti dan fahaman negara. Maksudnya diorang berpecah belah. Pembelajaran diorang semua berbeza. So diorang ada berbeza pendapat dan tak boleh bersatunya. So macam negara China contohnya, diorang mengamalkan pada masa itu komunisme dan silibus yang diambil daripada negara China. Komunisme tu tak bagus saja. So jadi itulah punca-puncanya. Punca-punca kenapa berlakunya kejadian 13 Mei 1969 pada faktor masyarakat dan sosial. Terima kasih. Peristiwa pahit 13 Mei 1969 bukan sahaja dicatat sebagai sejarah pertelingkahan kaum yang menggariskan sepadan-sepadan yang harus kita teliti dan kita pelihara. Peristiwa ini turut mencetuskan satu detik hitam dalam lipatan sejarah negara kerana pertelingkahan kaum yang berlaku pada waktu itu telah mengakibatkan negara kehilangan banyak nyawa dan juga kerugian harta benda. Para pemimpin terdahulu cuba untuk memadamkan sejarah tersebut agar generasi akan datang tidak pernah tahu apa yang berlaku pada tanggal 13 Mei 1969 di Kuala Lumpur. Akan tetapi, masyarakat hari ini lupa bahawa kita boleh melupakan sejarah, tetapi sejarah tidak pernah melupakan kita. Hari ini, kita seakan mengabaikan hubungan antara kaum dan setiap kaum pula saling tuduh-menuduh, fitnah-memfitnah, malah sudah wujud riak-riak perbalahan di antara kaum-kaum di Malaysia. Cuma, riak itu belum menjadi gelombang yang besar yang dapat kita lihat pada hari ini. Mungkin sudah tiba masanya untuk kita menyambut setiap kali tanggal 13 Mei dengan satu acara yang membolehkan seluruh rakyat negara ini mengingatinya dengan harapan mereka tidak melakukan perkara-perkara yang berulang yang boleh berlakunya peristiwa hitam tersebut. 13 Mei merupakan satu pengalaman dan pengajaran yang tidak dapat kita semua lupakan selama-lamanya. Kita seharusnya berbangga dengan apa yang telah kita capai pada hari ini. Dengan semangat perpaduan dan keharmonian serta kerjasama dan rasa muhibah, maka kita telah mengatasi segala kesulitan untuk mencapai kemajuan dan kemakmuran yang tidak ada tolok bandingnya. Oleh itu, amatlah mustahak bagi kita untuk cuba sedaya upaya hidup bersama-sama dan cuba memahami antara satu sama lain dengan semangat persefahaman, menghormati agar terus memelihara keharmonian dan keamanan negara. Sekian, terima kasih.